سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Berbahagia lagi dikasihi sahibul fadilah Ustaz Muhammad Fauzi bin Uthman, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surau kita yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna, dan sesungguhnya kata Allah, ba'athna, kami telah mengutuskan, fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat itu rasula, seorang rasul. Seorang rasul Allah Ta'ala kehantar mai pada setiap umat. Jadi pada malam ni kita nak belajar lah, bukan nak main mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Sebab tu saya minta whiteboard kan, macam duduk dalam kelas lah malam ni, lebih kurang gitu. Rasulah, seorang rasul. Tujuan rasul ini diutuskan oleh Allah, ani'budullah, mengajak umat manusia ani'budullah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan manusia ataupun mengajak manusia supaya menjauhkan diri mereka daripada at-taghut. At-taghut iaitu satu tafsiran mengatakan at-taghut adalah asy-syaitan. Yang kedua, at-taghut adalah mereka-mereka yang melampaui batas, yakni orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut kata rasul, sudah semestinya kita akan teringat satu lagi istilah yang namanya nabi. Nabi dan juga rasul. Jadi apa perbezaan di antara nabi dan juga rasul? Perbezaan antara nabi dan juga rasul. Jadi boleh tulis dah. Nah, maklum dengar maklum? Dengar? Dengar tak apa? Ar-Rasul, saya bagi secara ringkas nama orang balik bab nota masuk SPM 2023. Yang pertama, Rasul apa dia? Yang pertama, dia mesti seorang lelaki. Yang kedua, merdeka. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mendapat wahyu. Dan yang keempat, mempunyai syariat tersendiri. Dan satu lagi, menyampaikan at-tabligh. Ni definisi rasul. Mesti lelaki, merdeka, bukan merdeka 31 Ogos ni, tak. Bukan daripada kalangan hamba.
mendapat wahyu, mempunyai syariat dia yang tersendiri hasil daripada wahyu yang dia dapat, dan menyampaikan. Mudah tak? Ingat betul tak? Baik. Dan satu lagi nama dia An-Nabi. An-Nabi ni beza tang mana maklum? Beza dia adalah apa dia? Hak lain semua sama, lelaki merdeka mendapat wahyu dan menyampaikan. Beza tang mana? Dia tidak ada syariat yang tersendiri. Tapi dah dia tak ada syariat ni, dia buat apa? Dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan dakwah dan membenarkan syariat Rasul sebelum daripada dia. Ni Nabi. Sebab ada kita dengar, dia kata Rasul kena sampaikan, Nabi tak wajib sampaikan. Tak betul. Kalau Nabi tak sampaikan, membawa erti Nabi ada sifat mustahil yang dipanggil apa? Al-kitman. Apa maksud al-kitman? Iaitu menyembunyikan. Betul tak betul? Sifat wajib bagi Nabi adalah at-tabligh. At-tabligh, menyampaikan. Nabi pun sampai, Rasul pun sampai. Nah, Nabi tak ada sifat kitman, Rasul pun tak ada sifat kitman. Yang membezakan, Rasul ada syariat dia, Nabi dia tak ada syariat dia. Dia memperakui syariat Rasul yang sebelum daripada dia ataupun Rasul yang ada ketika hayat dia. Ini beza. Siapa yang duk beriman kata Rasul tak sampaikan, Nabi tak sampaikan, jaga-jaga maklumlah, kita meletakkan satu sifat mustahil yang ada pada seorang Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beza Nabi dan juga Rasul. Baik, clear tak? Satu. Boleh tak? Dia kena tulis rupanya. Orang perempuan duk tulis, orang lelaki kan dia tulis. Kan? Datang mana boleh gutu lah. Kan? Datang mana boleh gutu. Hak lelaki dia jarang tulis. Bahasa imam-imam mazhab banyak orang lelaki. Kita melawak je, jangan marah. Baik, itu satu. Yang kedua maklum, ada 3 persamaan. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad ada 3 persamaan. Antaranya daripada banyak-banyak persamaan, ulama senaraikan 3. Bermula daripada Adam alaihi salam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama apa dia? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua mengajak kaum mereka ataupun umat manusia pada ketika itu beriman, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu orang Nabi, tak ada satu orang Rasul yang ajak umat ataupun manusia pada waktu tersebut mengingkari dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalil dia? Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Maklum catat bila lagi balik pergi balik Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad min rasul, daripada kalangan rasul, illa melainkan nuhi ilaih, kami wahyukan kepada rasul-rasul yang kami utuskan, kata Allah. Antara wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilaha illa fa'budun. Apa dia? Iaitulah wahyu yang mana Rasul itu akan sampaikan kepada kaum mereka bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Bila mana dia sampaikan berita tersebut, menyampaikan bahawasanya tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia bagi tahu pada kaum dia, akhirnya apa yang Rasul bagi tahu? Fa'budun, wahai kaum aku, wahai manusia, fa'budun, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang lain, Allah Ta'ala menyatakan,
am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kamu melihat ketika mana Yaqub alaihi salatu wassalam, Yaqub kalau orang Yahudi masalah dia panggil Jacob. Dia kata Jacob roti hak kita duk makan tu bah. Dia kata tak tahulah Jacob hak mana kan. Bukankah kamu lihat ketika mana Yaqub alaihi salam sedang menghadapi saat-saat kematian, Nabi Yaqub pesan kepada anak pinak dia, yakni daripada kalangan Bani Israel, wahai anak pinakku, lepas daripada aku mati nanti ni hampa nak sembah siapa, nak beriman dengan siapa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Wahai ayah kami, wahai Yaqub, kami akan beriman dengan Tuhan tok nenek moyang kita, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ilyas, Tuhan Ishaq, yakni apa dia? Tuhan ilaha wahida, Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang-orang muslim, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini membatalkan da'yah orang Yahudi mengatakan Nabi Allah Yaqub tidak mengajak kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga membatalkan dakwaan fitnah yang dilemparkan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang lain. Di antaranya fitnah yang dilemparkan kepada Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Harun difitnah oleh kaum Yahudi menyatakan kami menyembah lembu Samiri, kami mensyirikkan Allah, kami mentauhidkan lembu Samiri selain daripada Allah adalah disebabkan Harun alaihi salam yang suruh kami sembah. Dapat tak? Satu persamaan. Dalam hadis Nabi sebut, ni tak masuk ni nak cerita bab korban ni cerita ni. Tapi saya tak mau cerita lah bab sembelih lembu nak tala kok mana, pisau kerak kepak kok mana. Hak tu nak panggil tok guru lah main cerita. Ni kita nak cerita lagu mana ibadah korban dan apa hubung kait Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, apa hubung kait Nabi Ibrahim dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tebal mana nyong. Nota saya buat banyak ni, lebih kurang 50 muka surat. Boleh baca Melana 50 muka surat. Malam raya baru habis selak-selak. Kan? Katanya malam ni daripada umum kata raya bila? Kata hari Sabtu, wallahu a'lam. Dengar hak umum hak betul lah. Kata hari Sabtu katanya. Maklum kata lah, aku dah tempah dah homestay hari Ahad. Kenapa dia pergi hari Sabtu pula dah? Kan? Habis tak apalah, homestay tu maklumnya betul lah tu. Saya bukan nak cerita hak tu, nak cerita hak Nabi Ibrahim ni. Nabi sebut dalam satu hadis, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Persamaannya hadis Nabi sebut apa? Para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam ini adalah apa dia? Adalah bapa yang satu. Cuma ummahatuhum syatta, yang beza mak saja. Ibarat kata saya hak betul ya ni. Saya ada 4 orang mak, bin semua bin sama, bin Sabri. Ada berapa beradik? 9 beradik. Dalam 9 beradik, hak paling handsome hadut cakap ni lah. Tu tak dapat dinafikan. Tu dia. Handsome tak maklum saya? Handsome tak? Akak hak pakai apa dia, beg color merah, handsome tak saya? Dia kali pergi tepi dah. Aku nak kata tak kata. Kalau kata handsome tak pergi paklung merajuk pula. Kata lah hati. Tahu dah lah hati tu memang kata handsome. Mudah gitulah melawak dia. Nabi kata para rasul, para anbiya ni semua sama. Beza pada mak, seolah-olah Nabi kata beza pada mak saja. Tapi pak yang sama. Ni mak nombor 1 bin Sabri, mak nombor 2 bin Sabri, mak nombor 3 bin Sabri, mak nombor 4 bin Sabri. Mak kelang lain-lain, dia punya satu saja. Dia punya benih dia mai daripada bapa yang satu. Apa Nabi nak habaq? Para nabi dan juga para rasul yang dikatakan seperti bapa, satu bapa apa dia? Akidah yang sama, mentauhidkan Allah.
Mak berbeza, apa maksud mak berbeza? Membawa erti syariat yang berbeza beza. Nabi Adam punya syariat, adik-beradik boleh menikah. Umat Nabi Muhammad, adik-beradik tak boleh nikah. Mau kalau nikah, pala Makkah lagi nanti kena. Nah, umat Nabi yang terbelum daripada kita, Nabi Daud puasa sehari buka, sehari katup. Sehari buka, sehari katup. Umat Nabi Muhammad sebulan bulan Ramadan Al-Mubarak kena katup, tak boleh buka. Luar pada Ramadan boleh katup, boleh buka. Sembahyang syariat Nabi Ibrahim 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nama dia salatul tatawwu. Umat Nabi Muhammad mayang 5 waktu. Terbit fajar sadiq sampailah terbenam sehari malam sehari sampai gelap dah habis semua tu, masuk waktu Isya. Tapi ramai hari ni umat Nabi Muhammad ikut syariat Nabi Ibrahim. Mayang waktu pagi, mayang malam sekali. Dia kata awak mayang mana? Ikut Nabi Ibrahim lah, dia kata. Boleh ikut apa Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim terbit mai dulu. Oh, pandai ke dia? Kan hak mudah dia tu pandai sangat dia kipas kita. Nah, itu beza syariat. Adapun akidah sama, clear. Persamaan yang kedua, hak tasab persamaan pertama dari sudut akidah. Persamaan yang kedua dia ta'atul rusul, iaitu para nabi, para rasul mula daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ajak kaum mereka, umat manusia pada ketika itu taat kepada perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seorang Nabi mengajak kaum dia lawan perintah Allah, dia bukan Nabi. Kalau dia mengaku dia seorang Rasul, ajak kaum dia lawan perintah Allah, dia bukan Rasul. Nah, maka yang kedua dia, semua Nabi dan Rasul ajak kaum mereka mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Surah apa maklum? Surah An-Nisa ayat 64. Orang perempuan dia habang pi ayat apa pun, kalau saya habang ayat 400 boleh buat tulis tu. Enggak, tak ada lagi dalam Quran kata ayat 400, paling panjang Baqarah 286 ya. Kalau saya habang, maklum ayat hak ni ayat 380 dia tulis tu, jangan buat orang ramai. Nah, abang kata orang perempuan mengaji sungguh. Kan, kadang-kadang habis teh buku nota tu dia pergi contiang habis naik teh telekun kawan. Tu dia punya dia tulis subhanallah. Ani orang perempuan, orang lelaki biasa. Macam tu tahu dah lah kan. Bukan surah tuan-tuan, dia kata surah Al-Hidayah yang putih. Dia kata tak mana saya pun tak biasa sampai lagi surah tu. Tu dia Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 64. Balik belum baca tu. Yang ketiga persamaan dia, semua Nabi dan Rasul ajak kaum mereka bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa juga, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surah An-Nisa ayat saya lupa. Maklum tulis dah ayat tu. Kan? Ni 3 persamaan para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, malam ni kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim alaihi salam secara ringkas. Pukul 9 kita berhenti. Pasal Ustaz Bozi kata kalau 9 berhenti, insya-Allah kami golek ada. 9 1 minit berhenti, kami golek nanti lari. Itu dia. Baik, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni maklum, Nabi Ibrahim Nah, Ibrahim ada nama gelaran dia. Dia ada nama gelaran. Yang pertama, gelaran Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Satu. Yang kedua, gelaran dia adalah Abu Dhaifan. Yang ketiga, gelaran dia adalah Abul Wafa. 3 gelaran. Antaranya, baik, Khalilullah makna kekasih Allah. Semua Nabi Rasul kekasih Allah. Abu Dhaifan, bapa bagi segala pelayan tetamu. Ad-Dhaifan daripada kalimah ad-dhaif. Ad-dhaif. Ad-dhaif makna apa? Tetamu. Pasal apa Abu Dhaifan? Nabi Ibrahim alaihi salam dia suka layan orang kalau main rumah dia. Dan perangai Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Nabi Ibrahim layan tetamu main rumah dia? Adakah layan saja maklum? Tak. Adakah layan cakap saja? Tak. Layan dalam keadaan bagi makan dan minum. Makan dan minum. Satu hari Nabi Ibrahim didatangi dua orang lelaki. Laki ni adalah malaikat yang merupa manusia. Bila mai laki dua orang ni bagi salam, faqalu salama. Assalamualaikum, depa bagi salam. Dalam ayat tu dia ajak kita adab pi rumah orang bagi salam. Bukan pi hoi tipah duk mana? Dak. Jangan duk buat perangai huduh lagu tu. Nah, Nabi Muhammad ajak kita bila pi rumah orang, ni pintu rumah orang ni. Nah, selalunya orang yang tak faham dia pi buat mana? Pi buat mana? Ni pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia belik habis. Atas bawah tingkat nakur rumah dia buka selak habis. Ni tak boleh. Bukan ajaran Islam. Ni pintu rumah dia, kita pergi ketuk. Assalamualaikum. Mengadap kot nu. Bukan mengadap pintu dia. Lepas tu, tak buka Assalamualaikum. Anak kot nu. 3 kali. Dia tak buka, belah balik. Jangan duk tunggu. Ni dah. Tibah. Hoi. Tibah. Hei, kawan duk mandi tu. Duk mandi, kelang kelibut jatuh, bom jatuh dalam bilik air. Ini masalah. Islam ajak cantik dah. Islam ajak cantik dah. Kita tuan rumah bila orang bagi salam. Bila orang bagi salam, adakah kita kena buka terus? Tak. Islam tak ajak gitu. Bila orang bagi salam, salam yang pertama Islam ajak buka tengok kenal ke tak. Hoi, kenal tau ni siapa dia tak? Satu. Buka kali, lepas tu dia ketuk pula kali yang kedua. Kali pertama kita tengok siapa mai. Kali kedua dia ketuk, kita tengok cam. Oh, Abang Leman rupanya. Contoh. Bukan Leman tang ni. Leman tang lain, Zimbabwe. Dia ketuk kali ketiga. Ketika itulah baru kita buat keputusan. Nak bagi masuk, tak bagi masuk. Nak menyut ataupun tak menyut. Ni Islam ajak. Bukan mai lah masuk. Abang Leman dia keluar pergi kerja tak? Mai lah masuk tak apa. Tipah tolong macuh yang kopi. Hak tu semua jahanam rumah tangga. Jangan duk buat perangai lagu tu. Ni Islam ajak. Baik. Nabi Ibrahim ada 3. Baik. Nama Nabi Ibrahim adakah bahasa Arab? Tak. Nama Nabi Ibrahim daripada bahasa As-Siryaniyah. As-Siryani boleh dibaca As-Siryani ataupun boleh dibaca dengan As-Suryaniyah. Baris dengan baris kasrah ataupun baris dhammah. Baik. Ibrahim daripada perkataan apa? Bahasa Siryani ataupun Suryani. Terdiri daripada 2 perkataan. Yang pertama yang kedua Rahim. Okey. Dapat maklum? Maklum tahu tak maksud nama Ibrahim ni apa dia? Suami kita nama Abang Ibrahim, Bang Ibrahim tu. Maklum dah bagi Bang Ibrahim. Bang Ibrahim. Tahu tak makna apa Ibrahim? Maklum? Maklum. Lena ke? Tahu tak nama Bang Ibrahim maksud apa? Ibrahim. Ni bahasa Siryani. Ni bahasa Siryani. Dalam bahasa Arab sama dengan abun. Abun maknanya bapa. Rahim daripada dalam bahasa Arab rahimun. Membawa arti penyayang. Digabung kedua Ibrahim ataupun Abur Rahim membawa arti seorang bapa yang penyayang. Seorang Nabi yang penyayang. Seorang Rasul yang penyayang. Ni maklum kita duk masuk korban. Orang tanya kita korban ni mai dari mana? Nabi Ibrahim. Apa makna Ibrahim? Tak tahu. Tak tahu mereka panggil, maklum pun panggil lah. Jangan buat lagu tu. 40 tahun masuk korban, tak tahu makna Ibrahim dia. Sila, nama suami bukan Ibrahim ke? Nama apa? Tak tahu menatang tu makna apa. Aku tak tahu nama. Dia marah kat lelaki dia, buh menatang tu. Ni jaga ni maklum. Ni nama Rasul. Nama Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi Ibrahim lahir di mana? Nabi Ibrahim lahir di suatu tempat yang terletak di Iraq. Lahir Nabi Ibrahim di suatu tempat yang namanya Al-Kuthi. Al-Kuthi terletak di Iraq, di negara Iraq. Lahir di Al-Kuthi. Baik.
masyarakat ataupun bangsa Nabi Ibrahim pada ketika tu, kalau kita hidup dalam rumpun bangsa Melayu, Nabi Ibrahim hidup dalam rumpun bangsa yang dipanggil Al-Kildaniyin. Al-Kildaniyin. Al-Kildaniyin tu bangsa dia. Bangsa nama Al-Kildaniyin. Apa beza bangsa Kildaniyin dengan bangsa-bangsa yang lain? Mereka ini mempunyai hadarah, ada tamadun, ada ilmu. Bukan bodoh-bodoh punya bangsa ni. Kalau orang cakap, nanti mereka jawab. Kalau orang bagi jawapan, nanti mereka minta jawapan lain. Kalau orang dakwah, mereka minta cara lain pula. Ni orang hak pandai punya ni. Nabi Ibrahim lahir dalam satu kelompok masyarakat yang pandai. Dapat nama dong? Okey, clear. Saya kita buat periksa. Siapa periksa baru boleh keluar. Siapa tak jawab periksa tak boleh keluar. Tu dia kita keluar dulu kita. Balong buat dah. Lepas tutup dah pintu belakang, tak boleh keluar dah muslimat. Pakai duk dalam ni lah. Muslimin duk kelih dah. Dia kata, "Weh, jom belah weh kasut hang tak tengok dah ni." Dia kata belah dulu. Baik. Itu dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Al-Kildaniyin. Dan raja pada ketika itu yang cukup masyhur namanya An-Namrud bin Kan'an. Namrud bin Kan'an adalah raja yang zalim. Raja yang siapa tak setuju dengan dia, maka dia akan lawan dan dia akan bunuh. An-Namrud bin Kan'an, raja yang zalim dan raja yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran dia pada dia maklum dapat kita fahami kebanyakan, bukan semua, kebanyakan semenjak dahulu kala sehingga ke hari ini, para pembesar negara kebanyakan mereka tidak mahu berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tak semua nah, kebanyakan. Zaman Nabi Musa pun semacam, zaman Nabi Ibrahim pun semacam, zaman Nabi Muhammad pun semacam. Kebanyakan para raja pembesar negara mereka akan menentang sesiapa sahaja yang menentang mereka kecuali raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 16 tahun Nabi Ibrahim alaihi salam dibesarkan ketika usia 16 tahun, usia yang remaja, kalau kita panggil usia akil baligh, boleh fikir dah. Maka Nabi Ibrahim mendapati kaum dia pada ketika itu ya'budunal asnam, menyembah berhala. Baik, dalam Al-Quran dia ada al-asnam wal awthan. Al-asnam, yang kedua dipanggil al-awthan. Baik, al-awthan, kedua-dua makna berhala. Berhala dua-dua macam. Kita panggil tok pek kong nang berhala. Tapi apa yang membezakan dia dari sudut bahasa, yang ni berhala, yang ni berhala. Tapi makna dia pada dari sudut istilah, al-asnam adalah berhala yang dibuat diukir dengan batu dan selalunya rupa orang. Selalunya rupa orang. Misalan contoh macam tok kong yang kita tengok pada hari ini di kawasan kita. Tok kong yang diukir dengan batu simen, lepas tu dibuatlah gambar siapa-siapa orang, kita pun tak tahu. Ataupun di mana di gereja Kristian adanya gambar Jesus Christ, mereka mengatakan itu Isa alaihi salam, dia buat dulu kan? Maka itu dia bagi al-asnam. Al-awthan adalah berhala, sama ada diukir dengan kayu, dibuat dengan kayu ataupun dibuat dengan simen. Yang kedua sifat dia barangkali dia itu ukiran dia rupa manusia sepenuhnya, ataupun ukiran binatang sepenuhnya, ataupun campuran antara keduanya. Kepala orang, hidung gajah. Biasa nampak tak tu? Kepala orang, telinga gajah. Tu dia panggil baru al-awthan. Jadi kita baca dalam Quran, kita dapat beza. Oh, yang ni al-asnam lagu ni. Oh, yang ni al-awthan macam ni. Dapat tak? Baik balung. Ni kita kena faham ni balung ni. Mungkin nampak aku tak nak tengok ustaz mana duk mengajak main duk buat lagu tu, duk buat kaki lagu ni. Ni style saya lagu ni. Kan? Banyak masjid-masjid kalau saya baca kitab sirah, saya akan minta hang ni. Dia boleh lajak pergi pukul 12 tau. Maklum kata pergi dah malam ni pukul 12, dia kata jenuh. Baik, tak sampai pukul 12. Baik. Usia 40 tahun. Nabi Ibrahim mendapat wahyu daripada Allah umur 40 tahun.
Adakah Nabi Ibrahim saja 40 tahun? Tak. Ulama mengatakan bermula daripada Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad semua dapat 40 tahun. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Sebab apa 40 tahun? 40 tahun ini ataupun 40 itu satu angka yang sangat-sangat istimewa. 40. Jangan pergi tikam pula. 40. 40. 40. Tikam-tikam kena. Dia kata patut istimewa. Ustaz tu kata nombor 40 tikam kena. Ada. 40 itu Nabi sebut dalam hadis. Barang siapa yang mencapai usia 40 tahun tetapi amalan baiknya tidak dapat mengatasi amal buruknya. Makna umur 40 tahun nak nisbah taat dengan maksiat, menang ke maksiat lagi berbanding taat. Nabi sebut orang ini boleh bersiap sedia untuk masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut siapa umur 60 tahun. Siapa umur 60 tahun tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Bila mana ditanya besok oleh Allah, pasal apa kamu tak buat yang ni, pasal apa kamu yang ni, pasal apa kamu yang ni, maka orang yang mati ketika usia 60-an ini dia kata kepada Allah, wahai Allah, minta maaf, saya tak dan, saya lagu tu, saya lagu ni. Maknanya alasan yang diberikan nak melepaskan diri dia. Maka Nabi sebut fala uzratalah, orang ni tidak ada uzur, yakni tidak akan dimaafkan oleh Allah. Pasal apa? Umur 60 tahun, panjang masa, mula pada 15 sampai umur 60, 45 tahun dia bagi alasan dia tak ada masa. Orang begini juga kata Rasulullah akan mendapat tempat kembali yang teruk, yakni dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan dalam hadis yang lain banyak Nabi sebut angka 70 tahun di antaranya. Antaranya 70 tahun dalamnya api neraka Allah, batu dibaling daripada mulut neraka sampai ke dasar neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tu bunyi apa kuat dengan tu? Nabi kata itulah batu yang dibaling daripada permukaan pintu neraka. Lepas 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka. Adakah 70 tahun sungguh kedalaman api neraka? Itu adalah kiasan, kinayah daripada Rasulullah. Nabi nak bagi tahu tak ada lubang yang hampa pernah tengok dalam dia 70 tahun. Begitulah dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak bayang maklum 70 tahun punya dalam punya lubang. Tak boleh nak bayang. Orang boring apa dia telaga, dia ada 230 kaki ke bawah tu pun lama tak sangka dah, punya dalam tak sangka dah. Tetapi 70 tahun tidak ada satu lubang yang dalam selama angka 70 tahun perkiraan dia. Baik. Pasal apa umur 40 tahun maklum? Kerana usia 40 tahun ini kata ulama dipanggil mahallur rusyd. Mahallur rusdi iaitulah satu tahap umur manusia pada ketika itu dengan kuasa Allah diberikan kebijaksanaan. Maknanya kira tempoh matang itu sampai 40 tahun. Apa saja pun 40 tahun. Cara dia berfikir, dia mula dah berbeza dengan umur dia 30-an sebelum ni. Kalau sebelum ni umur 30-an, dia kira nak rimbuk orang, dia kira nak marah orang, dia kira macam-macam lah sifat dia tu. Bila dia masuk umur 40 tahun, dia mula berubah sikit-sikit. Dulu kita dengan ayah kita pantang lepa pak kita nanti tiba kita. Tapi lah ni pak kita umur 60, macam mana dia dengan cucu dia? Cucu masuk langkai boleh tak marah? Pasal apa? Umur 60 tahun dia tak marah dah. Tapi kalau kita dulu duduk dengan pak kita umur 30-an, jangan kata masuk langkain, lalu depan dia pun nanti dia ligan satu kampung. Ini membezakan usia. Bila main 40 tahun, ketika itu dia mula berubah cara fikir, cara mengambil tindakan, cara dia berhadapan dengan orang. Maka usia 40 tahun ini dipilih oleh Allah, usia para rasul diangkat oleh Allah, termasuklah Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, dapat wahyu. Bila dapat wahyu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Macam kita sebut tadi, ajak kaum mereka beriman kepada Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim ajak ahli keluarganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Golongan yang kedua Nabi Ibrahim ajak beriman kepada Allah adalah golongan pemerintah. Dia berdakwah kepada An-Namrud bin Kana'an, raja pada ketika itu.
Ajak beriman, Namrud dia tak mau beriman kepada Allah. Bahkan Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, Tuhan hang dengan Tuhan aku lebih kurang. Aku ni serupa Tuhan hang dah, tak ada beza apa pun. Maka berlakulah dialog di antara Nabi Ibrahim dan juga An-Namrud bin Kan'an seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, berlakunya dialog nak menunjukkan pandainya Nabi Ibrahim ini memetakan hujjah. Yang pertama, apabila Namrud dia tetap bertegas nak menyembah berhala dan pengikut-pengikut dia pun sembah berhala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam bilik ataupun berhala yang banyak tadi, memusnahkan berhala-berhala tu. Jadi berhala ni dia ada banyak jenis berhala. Ada berhala kecil, ada berhala besar. Berhala besar, berhala kecil. Nabi Ibrahim masuk dalam depa punya kanisah gereja. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil menggunakan kapak. Guna kapak masuk kotak hancur. Kemudian sebelum Nabi Ibrahim keluar, apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ambil kapak tadi, pi letak di tangan Tok Pek Kong Habsar ni. Dia sekong ayah duk dah, habis hancur dah. Pengikut Namrud balik pi bagi tahu kat Namrud, wahai raja, ni kita punya ni habis hancur dah. Namrud pun tanya siapa buat? Dia kata tak ada orang lain ah, hak duk lawan kita hangipnya Ibrahim ah, tak ada orang lain ah. Orang lain mana orang ni? Maka ditangkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Pengajaran kedua nak bagi tahu apa maklum? Orang yang nak ajak kepada kebaikan berhadapan dengan raja yang zalim, confirm nanti kena tangkap. Tak kata kat siapa. Nak bagi faham apa yang ulama rasa hari ini, apa yang Imam Abu Hanifah kena, Imam Malik kena, Imam Syafi'i kena, Imam Ahmad bin Hanbal kena, semua para nabi dah kena lama dah. Nampak tak Balong? Maklum buat baik, maklum duk main semayang ni, awak maklum ingat orang suka sangat ke? Ni nak abang Balong ni. Maklum ingat orang suka sangat ke kita main semayang ni? Walaupun semayang tu dia pun tahu kata benda tu baik. Ayah-ayah duk main mengaji ni, ingat orang suka ke? Orang lalu, tu mengaji tu, tu kata kau orang tu. Saya tak kata apa. Ni kebiasaan keluar lagu tu. Tu ya tak Balong? Alah dia tu tua baru pergi mengaji, muda lu hang tak tahu. Perangai dia. Habak nama dia bukan satu junjung. Hak tak junjung pun kena dia. Dulu punya cerita. Tapi bila main mengaji, ada orang akan sebut hak baik. Tak, dia akan sebut yang dia tu dulu tua-tua nak mati baru dia main mengaji. Dia tu dulu mak rempeh hang dekat tak tahu mana betina tak naik belakang motor dia semua. Lah ni tua baru nak pergi mengaji, baru ingat Tuhan. Benda biasa. Dan ini berlaku kepada Nabi Ibrahim, bawa pada kebaikan, confirm akan ada tindakan. Ditangkap Nabi Ibrahim, bawa mai depan Namrud. Namrud tanya, "Hei Ibrahim, betul ke hang yang bagi hancur aku punya semua ni?" Nabi Ibrahim kata, "Ba, mana aku nak tahu? Pi tanya Tok Kong Habsar Saya terjemah bahasa kita lah. Nabi Ibrahim kata, "Mana aku nak tahu? Hang tanyalah Tok Kong hang ni. Hang nampak tak? No, dekat tangan dia kan ada kapak. Dia apa buat? Hang pilah tanya dia, tanya apa aku?" Maka Namrud tanya tak tuan-tuan? Dia tak tanya. Pasal apa dia tak tanya? Dia tahu hak ni dia buat. Hak ni dia yang buat. Dan dia pun tahu hak dia buat tu tak boleh bercakap pun. Yang dia buat tu bukan Tuhan pun. Tak boleh bagi mudarat pun. Maknanya pandai tak Nabi Ibrahim? Pandai. Namrud kalah 1-0. Hari ngoh dia tak? Tu saya tambah lah. Namrud tak kata lah hari ke tu. Kan? Namrud kalah 1-0. Mai pula kali yang kedua. Bila dah kalah hak ni, Nabi Ibrahim kata, nampak? Hang pun tak boleh nak abang siapa yang buat. Lepas tu hang kata hang Tuhan. Namrud kata, dah aku Tuhan juga. Nabi Ibrahim kata, baik. Kalau hang Tuhan, hang kena buat macam Tuhan aku, yakni Allah. Mana dalil dia? Maklum buka surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga. Muka surat hak kedua. Juzuk tilka rusul, belakang dia. Allahu waliyul ladzina amanu tu. Tengok tengah sikit. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah, sampai ayat fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nabi Ibrahim kata, baik, lah ni aku nak hang buat yang kedua. Allah Ta'ala menaikkan matahari pada timur, turun ke barat.
Kalau hang Tuhan, hang penek pada barat, turun ke timur. Agak-agak boleh buat dah tuan-tuan. Hak duduk depan mata dia pun dia tak boleh nak pergi tanya. Tambah matahari duduk tang mana terbit pun tak tahu nak pergi jari no. Fabuhital ladzi kafar. Sengap lesu gitu saja menyebabkan Nabi Ibrahim apa yang berlaku, ditangkap, hawin pi masuk dalam api. Ni cerita ni. Masuk dalam api. Bila masuk dalam api apa yang jadi? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Izin Allah Ta'ala. Hukum adat kata api membakar, hukum akal kata tak mustahil. Ni duduk dalam ilmu tauhid kan. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Adat kata api membakar, akal kata tak wajib membakar. Contoh Nabi Ibrahim boh api tak terbakar pun. Dan ayat itu juga ayah-ayah ibu-ibu duk baca ke anak kita hak demam panas, dia duk lena tu kita baca boh layak sama ni, kita pun buka qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Puih bagi anak minum. Kadang-kadang bukan buat kat anak pun. Kita bini duk lena pimbuih teh bini tu. Pasal duk marah kita kerang kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan. Lah tu pasal kita duk buat dah tu. Bagi tu. Qulna ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Tak ada nak muih dia jerit tu weh. Jerit lari tak ada nak muih lagi, duk hangat lagi ke mana? Tu dia nah. Habis maklum. Nabi Ibrahim duk tang mana? Dakwah pertama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bermula di mana? Al-Kuthi. Al-Kuthi. Mula tang ni. Okey, maklum, settle. Raja tak mau terima dakwah, Nabi Ibrahim berhijrah. Ni pengorbanan Nabi Ibrahim sampai kat kita nak cerita bab korban ni sikit dia. Baik, pi tang mana? Pi ke Harran. Harran di mana? Syam, duduk di negara Syam. Syam, Jordan, Syria, Palestin itulah. Baik. Pi dengan siapa? Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim, Sarah, sepupu Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Sarah. Boleh baca Sarah, boleh baca Sarah. Dibaca dengan tasydid pada huruf Ra. Sarah. Boleh dua-dua kok menang tak apa. Yang ketiga, sepupu dia, sepupu Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Sampai di Haran apa berlaku? Nabi Ibrahim meninggalkan ayah dia, meninggalkan sepupu dia. Dua orang ni kekal duduk tang ni. Tak pergi mana. Hijrah mai duduk tang ni ya. Nabi Ibrahim dan Sayyidatuna Sarah meneruskan perjalanan mereka ke mana? Ke bumi Mesir. Bukan mai junjung lah, pi Mesir. Bila pi Mesir buat apa? Berdakwah. Bukan pi jalan tengok Firaun dah. Pi tengok, pi berdakwah. Dakwah kat siapa? Dekat Raja Mesir. Pendek cerita, Nabi Ibrahim masuk dalam istana Firaun pada ketika tu. Masuk dalam istana Firaun, Nabi Ibrahim sebelah, Sayyidatuna Sarah sebelah. Firaun tengok Sayyidatuna Sarah, dia teringin. Pasal Sayyidatuna Sarah ni comel, segak, cantik. Kira orang lelaki tengok kenal lah. Ni kata orang lelaki. Baik. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sebelah kamu siapa? Perempuan ni siapa dia ni perempuan ni? Nabi Ibrahim kata, ini saudaraku. Nabi Ibrahim tak kata ni bini aku. Dia kata ni saudara aku. Menunjukkan asal berbohong haram. Pada waktu-waktu tertentu hukum jahat harus. Tapi ada orang salah faham, dia kata tak apa, mohong sunat tak apa. Oi pandai pula mohong sunat, mana kita ajak dia pun tak tahu. Mohong boleh pada waktu tertentu sahaja. Bila memperbaiki dua pihak yang bergaduh. Si A kahwin dua orang. Contoh, saya buat contoh hak mudah lah, duk jadi ikut ayat putih junjung ni. Dia menikah dua orang. Bini hak pertama nama Melah, ni bukan Melah hak malam ni, tempat lain. Dia main Korea lain, main dengar kuliah malam ni. Kalau ada nama kebetulan tu minta maaf lah. Bini pertama nama Melah, bini kedua nama Melok. Melah dengan Melok. Laki dia nama apa? Laki dia buh nama peti kalau buh nama lagi takut kena pula. Baik, laki dia nama peti nikah dengan bini nombor dua nama Melok. Apa berlaku? Hak bini pertama kata kat bini nombor dua. Bini nombor dua
kata kat bini pertama. Kan? Baik. Si laki dia ni peti ni, dia buat apa? Dia berbohong. Dia balik rumah bini pertama, dia kata hang tahu dak, melok tak pernah kata apa kat hang melah. Dia duk doa tiap-tiap malam kat hang. Dia duk doa, ya Allah bagilah kau apa dia melah masuk syurga dengan saya apa semua tu. Ni mohong punya cerita ni, mohong Padahal kawan tu duk maki tiap hari bila dia balik. Dia balik rumah bini muk dua, dia habaq kat bini muk dua pula. Hang tahu tak, kak melah hang tak pernah kata apa kat hang. Dia doa supaya dia dapat payung mah dalam syurga, boleh duduk dengan hang apa semua dalam syurga ni. Duk tiap-tiap hari duk balik mohong lelaki ni. Akhirnya terserempak di mana? Di pekan ayat junjung simpang 3 depan masjid tu, jumpa beli kuih pagi tu tang Medan Selera tu. Kan? Ini saya habaq ni cara ni, tapi bukan suruh buat sungguh. Baik, jumpa depa kata apa? Lah kak melah, cik minta maaf lah. Abang balik duk cerita kata kak tiap-tiap malam duk doa kat cik, mangkit tengah-tengah malam pun duk doa kat cik. Padahal betul mangkit tengah malam duk bergaduh dengan lelaki dia, bukan duk doa kat dia. Mohong punya cerita. Akhirnya berkawan balik, baik balik. Suami dia kata apa? Yes, dia tambah seorang lagi jadi 3 pula. Dia mohong pula lagi. Contoh saya nak abang. Pada ketika tu boleh, tak ada masalah. Yang kedua, boleh bohong dalam peperangan. Dalam peperangan boleh bohong tak? Tentera darat dia tak pernah masuk dalam hutan pakai jubah, belat serban, bawa Quran duk jalan tu. Tak ada. Walaupun dia tu imam besar kali pun, dia jadi tentera, dia akan pakai baju tentera. Dia duduk tang pokok, orang tak nampak mana pokok, mana dia. Mohong ke tak mohong? Mohong. Yang ketiga boleh berbohong adalah ketika mana kita diancam nyawa kita. Dia meletak pisau orang ni. Wal'iyadzubillah, Malaysia dijajah oleh orang bukan Islam. Contoh saya kata, dia meletak pisau orang ni. Dia kata, hang Islam ke tak Islam? Islam tak Islam? Maka diberi 2 pilihan. Kalaulah kita kata Islam, dia bunuh kita. Kalau kita kata aku tak Islam, aku bersama dengan apa yang hang percaya, dia lepas kita. Islam bagi 2 cara. Kalau berasa kemas sangat, kata Islam, periak mati syahid. Kalau kemas. Yang kedua, kalaulah kita rasa takut dan sebagainya, kita kata dah, aku tak Islam, aku macam hang aku beriman macam hang dia lepas kita dengan syarat di mulut saja kata, bukan i'tiqad di hati. Dapat faham nak belum? Baik. Nabi Ibrahim, dia kata ni saudara saya. Raja kata, wahai Ibrahim, hang keluar pada bilik aku, hang tinggal perempuan ni dengan aku. Hang tinggal dengan aku. Apa yang berlaku disyarahkan oleh guru saya. Raja ni mai kat Sayyidatuna Sarah nak peluk. Pasal comel kan? Nak peluk izin Allah Taala tak boleh peluk. Izin Allah Taala. Elok nak peluk dia jadi kerah. Sarah kata, bertaubat kamu kepada Allah. Ingat Allah, ingat Tuhan. Dia ingat balik, okey. Jadi elok balik. Elok dah balik, nak peluk dah. 3 kali dia buat, 3 tak boleh peluk. Allah nak ajak apa? Yang ketiga maklum, siapa yang jaga maruah? Siapa yang jaga maruah, orang lelaki ke orang perempuan ke? Duk tang mana pun maklum, walaupun di hadapan ada benda berbahaya, tetap dipelihara oleh Allah. Dapat tak? Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, dia piduk tang mana pun, Allah akan pelihara dia. Contoh Sarah alaihassalam. Bila mana 3 kali dia buat, tak dapat juga. Dia kata, wahai pembantuku Al-Bawwab yang jaga pintu bilik dia. Lah ni, hang ambil perempuan ni Sarah ni, hang bagi balik kat Ibrahim. Aku pun tak tahu, dia ni bagi orang ke jin ke apa, pelik ingat pada orang-orang biasa. Nak peluk sikit, tak boleh. Nak peluk, tak boleh. Nak peluk, tak boleh. Akhirnya apa berlaku? Izin Allah Ta'ala. Mai dengan Sarah, balik dengan Hajar alaihimassalam. Dihadiahkan Sayyidatuna Hajar. Dapat tak belum? Dapat tak? Baik. Bila mai dengan Hajar, balik dengan Hajar, baik. Akhirnya patah balik pergi ke Haran. Di sini ada berapa orang? Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Hajar. Dapat dah? Apa dia? Dapat seorang wanita yang namanya Hajar alaihassalam. Ni habis cepat dah ni maklum ni. Kan? Kalau tengok apa ustaz ni cepat ni, pukul 9 tu. Saya pergi kambing lari lagi ni. Baik. Sampai tang tu Sayyidatuna Sarah kata, wahai abang, abang nikah dengan cik lama tak dapat anak. Nabi Ibrahim tak ada anak. Maklum bayang, kahwin dengan Sarah punya lama tak ada anak. Allah nak ajak kita hak keempat. Anak ni bukan kerja kita.
Bukan kerja kita. Ada juga bongkar pelik itu. Bukan kerja kita. Faham? Faham kau no? Maksudnya apa? Hang jimat kok mana pun Allah Ta'ala kata tak dapat. Tak dapat. Ada orang kat bersino. Tu dia. Dia punya body dia ni. Tanya anak ada tak? Anak tak ada. Ambil lah. No, duk angkat besi 200 kilo no. Anak tak ada. Subhanallah. Kita tengok kot Pekan Junjung, tengok dunia gerak tu kerang. Pakcik, sihat? Oh, alhamdulillah sihat dia. Oh, pakcik duk mana? Duk sekian-sekian kat surau Al-Hidayah arwah Ustaz Bakri no, dia kata. Anak pun anak dekat lah alhamdulillah. Berapa orang? 15 orang. Oi, biar betul balong ni. 15 orang pukul krim ni. Maknanya apa? Anak bukan duk pada fizikal kita. Nampak tak? Firaun, kaya tak Firaun maklum? Kaya, Mesir tu semua takut ke dia. Tapi dia ada anak tak? Tak ada anak. Allah bagi Musa alaihi salam besar dalam istana Firaun. Nampak tak? Maknanya apa? Orang kahwin tak dapat anak, benda biasa. Orang kahwin dapat anak pun benda biasa. Yang luar biasa tak kahwin dapat anak. Ni luar biasa. Nampak tak? Itu fitrah. Sunnatullah, Nabi sebut lagu tu dah. Akhir zaman banyak zina dan sebagainya. Tak apa, tinggal hak tu sebelah. Sayyidatuna Sarah kata, abang kahwinlah dengan Hajar. Saya nak tanya maklum, ikhlas hati ni, maklum pernah tak tawar kat Pak Long lagu tu? Dia kata ni mau cari pasal mau ni soalan lagu ni. Contoh tak mau pergi tidur. Sarah kata, abang nikah dengan Hajar. Nikah tak? Okey, nikah. Bila mana menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa Nabi Ibrahim yang sudah lama dia minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Ayat 100 surah As-Saffat. Doa, ya Allah bagi aku anak soleh, bagi aku anak soleh, bagi aku anak soleh. Baik, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih kata, siapa yang berdoa akan dapat 3 benda. Siapa yang doa akan dapat 3 benda. Secara ringkas, yang pertama, doanya dimakbulkan terus oleh Allah. Maksudnya dia berdoa mungkin hari ni, besok jalan. Allah bagi terus dah ke dia. Cepat dimakbulkan. Yang kedua, dia berdoa, Allah Ta'ala lambatkan makbul doa dia. Macam Nabi Ibrahim kahwin lama 10 tahun. Allah makbul umur kat 70 tahun lebih dah. Punya lama. Subhanallah. 2. Yang ketiga apa dia? Cepat pun tak, lambat pun tak. Tapi hak 3 confirm dapat, digantikan dengan syurga Allah di hari akhirat. Ni 3 ni pasti. Tak dapat hak 1, dapat hak 2. Tak dapat hak 2, dapat hak 3 ni insya Allah. Nabi Ibrahim, Allah makbul doa dia. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim, isteri dia Sayyidatuna Hajar mengandung siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Lahir Nabi Ismail, lahir Nabi Ismail, apa yang berlaku menyebabkan Sayyidatuna Sarah ini dia cemburu. Dia tengok Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, saya dapat anak. Tapi kahwinan dia lama tak dapat anak, menyebabkan dia cemburu. Biasalah, cemburu sifat manusia tu biasa. Ayam pun cemburu kan? Bapa ayam kita tengok kat dalam kandang apa, dia tengok dia jantan lain duk morat bini dia muka kepak. Tu ayam cemburu. Tapi kalau orang lelaki bini pinat pakai baju ketat, orang jantan dia tengok tak berasa apa, teruk pada ayam dan cerita dia. Tu nak bagi faham ke tu. Akhirnya apa dia maklum yang dirahmati Allah. Kata Sayyidatuna Sarah, abang boleh tak bawa isteri abang Hajar dan anak abang Ismail bawa jauh daripada pandangan saya. Bukan saya tak suka, tapi bila saya tengok hati saya ni teringin anak, tapi saya tak dapat anak. Yang kedua, saya rasa cemburu. Pasal apa? Hajar boleh bagi ke abang anak. Pengajaran yang ke-6, anak pengikat kasih sayang suami dan isteri. Tu kan ada orang lelaki dia pandai, kalau begitu ustaz boleh tambah lagi kuatlah kasih sayang kami. Pandai ke dia tu. Baik. Akhirnya apa berlaku? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam didatangi Jibril alaihi salam. Jibril kata, wahai Ibrahim, kamu pergi di tempat sekian. Mana? Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim main Mekah tu bukan main tengok Google Waze ke apa dah. Allah Ta'ala yang perintah dan pandu perjalanan Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Hajar, Sayyiduna Ibrahim Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sampai sahaja di bumi Mekah, maklum tak ada apa Mekah pada ketika tu. Ditanya oleh Sayyidatuna Hajar, wahai suamiku,
tempat hak kita main mendarat ni abang yang nak ke ataupun Allah Ta'ala yang suruh? Kata Nabi Ibrahim, wahai isteriku yang tercinta, oh my darling, oh my sweetheart, tempat kita main ni Allah yang tentu, bukan abang tentu. Hajar kata, baik, kalau Allah Ta'ala tentu, saya yakin Allah takkan menzalimi hamba dia, takkan mensia-siakan usaha dan pengorbanan hamba dia. Yang ketujuh, isteri ataupun suami yang soleh adalah apa dia? Nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklum boleh main mengaji malam ni pasal Pak Long bagi main. Betul tak betul? Ayah-ayah boleh main malam ni pasal apa? Isteri kita memang suka kita main. Cuba bayang dapat suami ataupun isteri yang tak suka laki dia semayang, tak suka bini dia semayang, tak suka bini dia buat benda yang disukai oleh Allah. Itu satu bala bencana daripada Allah. Maka suami dan isteri yang soleh, yang taat pada perintah Allah, di antara nikmat yang Allah sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah, pemberian yang baik, yakni apa dia? Suami isteri yang baik ketika di dunia. Baik, settle. Bila mana Nabi Ismail dibesarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, wahai Ibrahim alaihi salam, bina pula Kaabah. Bina pula Kaabah. Maklum daripada Kuthi mai ke Haran, mai ke Mesir, patah balik pi Haran, terus balik masuk ke Makkah Al-Mukarramah, berjalan kaki, bukan naik Grab, bukan naik kereta, bukan naik kapal terbang, berjalan kaki semata-mata berkorban untuk apa yang nak Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bina Kaabah Al-Musharrafah. Soalan, Kaabah mula-mula siapa yang bina? Nabi Adam alaihi salam. Mula-mula yang tawaf Kaabah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Selepas daripada tu berlaku taufan zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua bahkan satu dunia tenggelam dengan taufan Nabi Nuh. Termasuklah Kaabah yang ada di Mekah pada ketika itu. Bila dinaikkan semula ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan Nabi Allah Ismail anak dia, selesai bina Kaabah, Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami yang sedikit, yakni membina Kaabah. Yang ketujuh, dalam kisah Nabi Ibrahim nak ajak kita, setiap kali lepas kita semayang ke, lepas baca Quran ke, lepas benda-benda baik hak kita buat, paling-paling kurang doa supaya Allah terima amalan kita. Ni dak Assalamualaikum warahmatullahi salam piung belah tu. Dia kata apa? Nabi tak pernah ajak doa ramai-ramai. La ilaha illallah. Ni Nabi Ibrahim alaihi salam ajak kita. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bina Kaabah. Bila bina Kaabah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, siap pembinaan Kaabah Al-Musharrafah. Ketika bina, Nabi Ibrahim pijak dan lekat kaki situ kan, dipanggil maqam Ibrahim. Maqam ni maklum tak semesti kubur lah. Maqam tak semesti kubur. Maqam ni membawa dua makna. Hak pertama memang sungguh kubur dia. Yang kedua monumen, menyatakan tang ni kawan tu pernah sampai. Tang ni kawan tu pernah sampai. Contoh kursi ni, saya duduk malam ni, duduk malam besok kursi ni tak ada dah. Pihak surah boh dalam cermin maqam Aiman Sabri. Adakah kubur saya duduk tang ni? Tak. Nak habang kata dulu dia tu pernah duduk atas kursi ni. Tu maksud dia. Maqam Ibrahim bukan makna kubur Nabi Ibrahim duduk tang tu. Pasal ada jemaah dia bawa, dia main umrah dengan kita, dia kata, Ustaz, saya teringin nak pergi ziarah kubur Nabi Ibrahim. Dia kata depan Kaabah. Saya kata, Nabi Ibrahim mana ni? Dak Nabi Ibrahim, dia kata duduk depan Kaabah. Saya kata, dak, itu tapak kaki Nabi Ibrahim. Dak, tu makam kubur dia. Duk bergaduh dengan kita dah. Akhirnya dia lekat. Bila lekat maklum pada asalnya batu itu rapat dengan Kaabah Al-Musharrafah. Mana ada orang ikat bata rumah, dinding duk tang ni, dia duk bata tang ni, ada buh tu. Tak ada kan? Dia akan main duduk dia ke dekat lagu ni. Dia ambil bata, dia buh. Dia ambil bata, dia buh. Dia dengan dinding tu tak jauh, lekat.
Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab diubah. Siapa diubah? Kerana pada ketika tu orang main tawaf di Kaabah, bukan duk tumpu pada tawaf, pakat duk tengok tang mana kaki Nabi Ibrahim, duk menilau. Leh-leh jawab pergi tang mana tu. Pasal apa? Duk cari kaki Nabi Ibrahim punya tapak. Akhirnya dipindahkan sehinggalah ke tempat yang kita tengok pada hari ini. Selesai bina Kaabah, Allah Ta'ala perintahkan, "Hei Ibrahim, hang siap bina Kaabah, panggil orang main buat haji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim." Wahai Ibrahim, panggil orang main buat haji. Nabi Ibrahim naik di atas Jabal Abi Qubais. Duduk atas Jabal Abi Qubais, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, "Ya Rabb, kaifa yablughu sawti ila an-nasi jami'a?" Bagaimana suara saya nak sampai padahal bukan ada mikrofon apa pun. Nak panggil satu dunia mai. Allah Taala berfirman, "Ya Ibrahim, 'alaikal adhan wa 'alainal iblagh." Hang panggil saja, hang nak bagi sampai, aku hamba kerja hang saja. Nabi Ibrahim panggil manusia, "Ayyuhan nas, inna rabbakum dana baitan fahajju." Wahai orang-orang beriman, datanglah kamu ke Baitullahil Haram melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Berkat seruan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala menyatakan, "Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Bahawasanya kamu akan tengok kelak wahai Ibrahim, ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang naik kereta, ada yang naik haiwan tunggangan, ada yang naik kapal terbang. Main daripada mana? Min kulli fajjin 'amim, daripada seluruh pelosok dunia. Orang Junjung ada, Sungai Petani ada, Macang Bubuk ada, Tasik Lugok, Malaysia, Indonesia, satu dunia pi menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terkini kita tengok yang dikeluarkan oleh pihak di Madinah Al-Munawwarah, jumlah jemaah haji yang telah mendarat di Madinah Al-Munawwarah pada hari ini, sampai hari ini seramai 315,000 orang. Suku juta dah sampai. Subhanallah. Cukup juta. Hak nak mai lagi ni tak tahu berapa juta lagi hak duduk di Mekah tak kira. Duduk Madinah saja jemaah haji yang berdaftar 316,000 orang. Umat Nabi Muhammad yang menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, yang terakhir, apa yang berlaku bila dah seru, Allah Ta'ala perintahkan, "Wahai Ibrahim, sembelih anak hang." Sembelih anak hang. Tu dia tuan-tuan, daripada awal lahir di Kuthi, mai duduk di Haram, mai duduk di Mesir, patah balik di Kuthi, mai di Mekah, tak berhenti-berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim satu malam dia tidur, dia mimpi, lalu esok pagi dia bangkit, dia tanya anak dia, "Wahai Ismail alaihi salatu wassalam, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Semalam ayah tengok dalam mimpi ayah, Allah Ta'ala suruh sembelih. Allah suruh sembelih kamu. Inni azbahuka fanzur madza tara. Allah suruh sembelih. Madza tara? Apa pandangan kamu wahai anakku? Kata Nabi Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah, if'al, lakukan ma, apa-apa sahaja. Bila kata apa-apa sahaja, kalaulah Allah Ta'ala suruh cincang, kalau Allah suruh sembelih kerak 10, sembelih kerak 10. Buatlah apa saja wahai ayahku, asalkan apa yang ayah buat itu diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya kamu akan mendapati anak kamu ini Ismail tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikekalkan oleh Allah peristiwa ibadah korban, diteruskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebelum kita berhenti, Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah supaya baginda nak jadi umat Nabi Muhammad. Minta nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dijawab kepada baginda, wahai Ibrahim, macam mana kamu nak jadi umat Nabi Muhammad? Kamu dulu main Muhammad nak main bila no? Kamu takkan jadi umat dia. Walaupun begitu ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala memperkenankan permintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nak jadi umat Nabi Muhammad, tak jadi, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala memperkenankan yang pertama, Kaabah yang dibina oleh baginda diteruskan tawafnya oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu. Yang kedua dia, ibadah haji di Baitillahil Haram sampai ke hari ini termasuklah tawaf Kaabah tu. Satu. Yang kedua dia, sa'i baina Safa wal Marwah. Siapa yang duk lari pimai-pimai? Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Dua. Nampak? Dikekalkan oleh Allah benda ni. Yang ketiga, ibadah korban. Siapa hak sembelih? Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail dan dikekalkan ibadah korban sehinggalah ke hari ini diteruskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat, Allah Ta'ala mengekalkan selawat ataupun mengingati Nabi Ibrahim setiap kali umat Nabi Muhammad beribadah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampailah innaka Hamidun Majid. Maka berapa juta bilion umat Nabi Muhammad yang salat berselawat kepada Nabi dan juga tidak terlepas selawat kepada Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebenarnya tuan-tuan, kita dengan Nabi Ibrahim ni tiap-tiap hari kita duk sebut tanpa kita sedar. Nampak tak? Jadi apa yang kita nak bagi tahu pada malam ni, itulah hakikat umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang diutuskan oleh Allah. Kesemuanya ada kesinambungan, kesemuanya ada hubungan, kesemuanya ada tali persaudaraan daripada Nabi ke Nabi, Rasul ke Rasul, sehinggalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan perkongsian kita sejam 20 minit ni belum, secara ringkas yang saya sempat tulis kepada ibu-ibu sekalian, kita tahulah secara sikit sebanyak kan nama Nabi Ibrahim mai kok mana, nama dia asal pada bahasa apa, maknanya apa, dakwah Nabi Ibrahim mai kok mana. Dan alhamdulillah pada tahun ni mudah-mudahan kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah haji, kita mendoakan agar mereka diberikan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, diampunkan dosa mereka oleh Allah. Dan kita yang berada di Malaysia ni melaksanakan ibadah korbannya, ada yang buat kekahnya, mudah-mudahan setiap sembelihan yang kita sembelih pada 10 Zulhijjah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, tanda kasih kita kepada Allah, tanda kasih kita kepada baginda Rasulullah, tanda ingatan kita kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Insya tak apa nak dengar ni, insya saya nak dengar maklum ya, insya kemas pada tak leno banyak kali leno bertengah begitu ya. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi maklum pada pertemuan yang akan datang. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, terlanjur kata. Panjang umur, jumpa lagi. Sekian dahulu aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم